Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 KSSM. Bab 2 Kebangkitan Nasionalisme. Di bawah tajuk kecilnya Kesedaran Nasionalisme di Negara Kita. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, kesedaran nasionalisme di negara kita akan kita pelajari 4 perkara. Yang pertama, bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua, Kerajaan Kedah. Yang ketiga, menentang penjajah barat. Dan yang keempat, perjuangan tokoh agama. Dia punya formula perkembangan kesedaran nasionalisme di negara kita ialah Malik kecilkan jari Ahmad. Tengok penerangan formula. Malik merujuk pada Melaka. Persamaan pada huruf M di depan, L tengah-tengah dan K di belakang. Malik, Melaka. Kecilkan merujuk pada Kedah. Persamaan pada huruf KI di depan. Kecilkan, Kedah. Jari merujuk pada penjajah. Penjajah berasal daripada perkataan jajah. Persamaan pada huruf JA di depan. Jari, jajah. Ahmad merujuk pada agama. Persamaan pada huruf A di depan. Ahmad, agama. Jadi kesedaran nasionalisme di negara kita ada 4 perkara yang akan dipelajari. Iaitu formulanya, Malik kecilkan jari Ahmad. Malik itu apa dia? Kesultanan Melayu Melaka. Kecilkan Kedah, Kerajaan Kedah. Jari, jajah, iaitu menentang penjajah barat. Ahmad merujuk pada agama, peranan tokoh agama ataupun perjuangan tokoh agama. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, Kesultanan Melayu Melaka dahulu. Okey, Kesultanan Melayu Melaka, gerakan nasionalismenya dapat dilihat sejak zaman Sultan Mahmud Shah dan juga Sultan Muzaffar Shah. Yang paling penting, ingat setakat Sultan Mahmud Shah pun dah cukup. Menentang Portugis untuk mendapatkan kembali Melaka. Ya, zaman ni Melaka dijajah oleh Portugis. Contohnya Sultan Mahmud Shah setelah berundur dari Melaka, baginda melakukan 3 kali serangan terhadap Portugis untuk dapatkan kembali Melaka. Namun semua serangan tersebut menemui kegagalan. Yang paling penting zaman Kesultanan Melayu Melaka ni siapa? Sultan Mahmud Shah. Dia menentang siapa? Menentang Portugis untuk mendapatkan kembali Melaka. Tengok di bawah tu. Sultan Mahmud Shah menentang Portugis untuk dapatkan Melaka. Okey, yang kedua tengok Kerajaan Kedah. Perjuangan nasionalisme dalam Kerajaan Kedah di bawah pimpinan Sultan Abdullah Mukarram Shah menentang Syarikat Hindia Timur Inggeris, SHTI. Apa maksud SHTI? Syarikat Hindia Timur Inggeris. Jadi Sultan Abdullah Mukarram Shah menentang siapa? Syarikat Hindia Timur Inggeris, SHTI. Tujuan serangannya adalah untuk mendapatkan semula Pulau Pinang kerana Pulau Pinang adalah sebahagian daripada wilayah Kedah. Perjuangan baginda merupakan perjuangan terawal menentang British di Kedah. Jadi di Kedah, Sultan apa yang wajib kena ingat? Sultan Abdullah Mukarram Shah. Dia yang mula-mula menentang. Menentang siapa? SHTI. Untuk apa? Untuk mendapatkan kembali Pulau Pinang. Tengok di bawah. Sultan Abdullah Mukarram Shah menentang SHTI untuk mendapatkan Pulau Pinang. Kalau Melaka, Sultan Mahmud Shah. Di Kedah, Sultan Abdullah Mukarram Shah. Sultan Mahmud Shah menentang Portugis untuk apa? Untuk dapatkan Melaka. Manakala Sultan Abdullah Mukarram Shah menentang siapa? SHTI untuk mendapatkan Pulau Pinang. Jadi di Melaka, Sultan nama apa? Sultan Mahmud Shah. Di Kedah, Sultan nama apa? Sultan Abdullah Mukarram Shah. Sultan Mahmud Shah menentang siapa? Portugis. Sultan Abdullah Mukarram Shah menentang siapa? SHTI. Kenapa Sultan Mahmud Shah menentang Portugis untuk mendapatkan kembali Melaka? Kenapa Sultan Abdullah Mukarram Shah menentang SHTI untuk mendapatkan kembali Pulau Pinang? Okey, seterusnya yang ketiga. Menentang penjajah barat. Perjuangan pemimpin tempatan menuntut kebebasan daripada ancaman luar dan mendaulatkan wilayah masing-masing. Ya. Mereka nak menuntut kebebasan dan nak mendaulatkan ataupun memerdekakan wilayah masing-masing. Ada apa benda mereka menuntut? 2 benda. Yang pertama, kebebasan dengan kedaulatan. Contohnya perjuangan
Penghulu Dol Said di Naning, Datuk Maharaja Lela di Perak, Datuk Pahaman di Pahang, Rentap Sarawak, Mat Saleh di Sabah, Tok Janggut di Kelantan dan Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu. Boleh dikatakan semua negeri ada penentangan dia sendiri. Namun mendapat reaksi dan tindak balas yang keras daripada penjajah barat sehingga memaksa masyarakat kita bergerak secara sederhana. Ya, semua penentangan tersebut dipatahkan dengan sangat keras oleh penjajah barat. Contohnya apa yang berlaku terhadap Tok Janggut? Tok Janggut dibunuh dan mayatnya diarak sekeliling Kota Baru, lalu digantung secara diterbalikkan, kepala di bawah, kaki di atas. Semuanya mendapat tindakan yang sangat keras. Okey. Jadi ada apa tujuan menentang penjajah barat? Ada dua tujuan. Kebebasan dengan kedaulatan. Semua penentangan tersebut dipatahkan dengan sangat keras oleh penjajah. Okey, tengok last sekali. Perjuangan tokoh agama. Tokoh agama ni ada 3 perjuangan yang penting. Yang pertama, gerakan Islah. Yang kedua, penulisan kreatif dan akhbar. Yang ketiga, pertubuhan sosioekonomi. Okey, kita lihat dulu gerakan Islah. Gerakan Islah ni adalah gerakan yang menyuruh umat Islam untuk berpegang pada ajaran Islam yang sebenarnya, berpandukan Al-Quran dan hadis serta menentang penjajahan barat. Ya, gerakan Islam ni gerakan apa? Gerakan menyeru umat Islam untuk berpegang pada ajaran Islam yang sebenar-benarnya, berpandukan pada Al-Quran dan hadis dan menentang penjajah barat. Okey, gerakan ini dipimpin oleh 3 orang. Yang pertama, Syed Sheikh Al-Hadi. Yang kedua, Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin ataupun Tahir Jalaluddin. Dan yang ketiga, Haji Abbas Taha. Dia punya formula untuk 3 orang tokoh ni adalah Hadi tahan bas. Siapa yang tahan bas? Hadi. Hadi itu adalah Sheikh Al-Hadi. Tahan tu adalah Tahir Jalaluddin. Bas tu adalah Abbas Taha. Jadi gerakan Islam ni ada apa matlamat? Ada 2 matlamat. Yang pertama, menyuruh umat Islam berpegang pada ajaran Islam yang sebenarnya. Dan yang kedua, menentang penjajah barat. Ada berapa orang tokoh dia? Ada 3 orang. Apa formulanya? Hadi tahan bas. Hadi adalah Sheikh Al-Hadi. Tahan Tahir Jalaluddin. Bas Abbas Taha. Okey, kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah penulisan kreatif dan akhbar. Tujuan utama penulisan kreatif dan akhbar adalah untuk menyampaikan berita. Betulkah akhbar menyampaikan berita? Ya, menyampaikan berita. Atau cerita. Betulkah penulisan kreatif ini menyampaikan cerita? Ya. Jadi menyampaikan berita atau cerita tentang penderitaan hidup rakyat dan mengkritik penjajah. Ada apa benda yang disampaikan? Ada 2 benda. Yang pertama, penderitaan rakyat dan yang kedua, mengkritik penjajah. Contoh penulis kreatif ataupun contoh penulis yang menulis secara kreatif ataupun penulis akhbar ialah Zainal Abidin Ahmad ataupun dikenali sebagai Zakbar. Ingat Zakbar pun dah cukup dah. Yang kedua, Abdul Rahim Kajai. Yang ketiga, Hajah Zainul Munshi Sulaiman ataupun Ibu Zain. Tak ingat Hajah Zainul Munshi Sulaiman, ingat siapa? Ibu Zain pun dah cukup dah. Dan yang ketiga, Fatimah Yaakob. Jadi ada berapa penulis? Yang penting kena ingat ada 4 orang. Yang pertama Zakbar, yang kedua Abdul Rahim Kajai, yang ketiga Ibu Zain, yang keempat Fatimah Yaakob. Ada apa benda daripada cerita? 2 benda. Yang pertama penderitaan rakyat dan yang kedua mengkritik penjajah. Dan last sekali, pertubuhan sosioekonomi. Pertubuhan sosioekonomi ini ditubuhkan oleh golongan berpendidikan Inggeris dan juga Melayu. Semua pertubuhan dibuat oleh siapa? Oleh orang yang mendapat pendidikan Inggeris dan juga Melayu. Contoh pemimpin pertubuhan adalah Ibrahim Haji Yaakob, Ishaq Haji Muhammad dan Burhanuddin Al-Helmi. Ada berapa orang tokoh? 3 orang. Ibrahim Haji Yaakob, Ishaq Haji Muhammad, Burhanuddin Al-Helmi. Jadi formula untuk 3 orang tokoh ni adalah ibu. Tengok penerangan. Ejaan ibu bermula daripada huruf I. Jadi ada 2 tokoh yang ejaan bermula daripada huruf I, iaitu Ibrahim dengan Ishaq. Ibrahim Haji Yaakob dengan Ishaq Haji Muhammad. Dan Bu. Bu ni adalah merujuk kepada Burhanuddin. Burhanuddin ada apa sebutan? Burhanuddin. Ada 4 sebutan. Cikgu ambil sebutan pertamanya, iaitu Bu. Bu. Bu merujuk pada Burhanuddin.
Jadi ibu merujuk apa orang tokoh? 3 orang tokoh. Ibrahim, Ishak dengan Burhanuddin. Okey, kemudiannya halangan atau kekangan yang diterima oleh pertubuhan sosioekonomi yang dibuat oleh penjajah. Yang pertama, halangan mereka adalah kewangan. Yang kedua, pengawasan yang ketat oleh pemerintah British. Dan yang ketiga, undang-undang yang menyekat. Ada berapa halangan? 3. Keuangan, pengawasan yang ketat dan juga undang-undang. Dia punya formula, wow. Tengok penangan formula. W tu merujuk pada apa? W adalah wang. A tu adalah pengawasan. Pengawasan berasal daripada perkataan awas. Ejaan awas bermula daripada huruf A. Jadi, A tu merujuk pada awas, iaitu pengawasan. Dan satu lagi U. U merujuk pada undang-undang. Undang-undang untuk menyekat. Ejaan undang bermula daripada huruf U. Jadi formula untuk halangan atau kekangan adalah wow. W adalah wang, kewangan. A adalah awasan, iaitu pengawasan yang ketat. U adalah undang-undang menyekat. Tiada sekali. Perjuangan mengkritik dan menyadarkan masyarakat diteruskan lagi sehingga tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Ya, mereka tak pernah mengalah. Yang pastinya tercapai impian untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi pertubuhan sosioekonomi. Pertubuhan ini diwujudkan oleh siapa? Golongan pendidikan Melayu dengan Inggeris. Ada berapa orang tokoh? 3 orang tokoh. Apa formulanya? Ibu. Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad, Burhanuddin Al-Hilmi. Ada berapa kekangan? 3 kekangan. Formulanya, wow. Keuangan, pengawasan dengan undang-undang. Mereka mengalah tak? Perjuangan mereka diteruskan sehingga mencapai kemerdekaan. Okey, kita masuk kepada soalan latihan. Soalan struktur markahnya 2, 2, 2, 2 dan juga 2. Markah penuh soalan struktur adalah 10 markah. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu, dia tanya, namakan tokoh yang menentang penjajah barat pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Apakah anda soalan? Dia nak tokoh yang menentang penjajah barat. Semua negeri ada tokoh dah sendiri. Nah. Ingat. Jadi tengok di ruangan jawapan. Ada nombor 1 Roman dengan 2 Roman tak? Ya, ada. Jadi kena jawab dalam bentuk tulis terus ya jawapan. Ya, kalau ada 1 Roman 2 Roman, jadi jawab terus. 1 Roman jawab terus penghulu Dol Said. 2 Roman jawab terus Datuk Maharaja Lela. Ada lagi tak tokoh yang lain? Kalau Kelantan nama apa? Tok Janggut. Jadi boleh tambah 3 Roman Tok Janggut. Terengganu, Haji Abdul Rahman Limbung. Ya, Sarawak, Rentak. Sabah, Mat Saleh. Jadi boleh tambah lagi jawapan yang lain di bawah tu. Okey, tengok soalan B. Jelaskan matlamat gerakan Islah. Apakah anda soalan? Matlamat gerakan Islah. Ada berapa matlamat gerakan Islah? Ada 2. Yang pertama, menyuruh berpegang pada ajaran Islam yang sebenar. Yang kedua, menentang penjajah. Tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi pembukanya, matlamat gerakan Islam ialah menyuruh umat Islam berpegang pada ajaran Islam yang sebenarnya, berpandukan Al-Quran dan hadis serta menentang penjajah barat. Okey, tengok soalan C. Soalan C dia tanya, nyatakan perjuangan melalui penulisan kreatif dan akhbar. Apakah anda soalan? Perjuangan melalui penulisan kreatif dan akhbar. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni. Ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Ada berapa cara perjuangan? Ada 2. Yang pertama menceritakan penderitaan dan yang kedua mengkritik penjajah. Jadi pembukanya, perjuangan melalui penulisan kreatif dan akhbar ialah menceritakan tentang penderitaan hidup penduduk dan mengkritik penjajah. Okey, seterusnya tengok soalan D. Apakah kekangan yang perlu dihadapi oleh pertubuhan sosioekonomi di Tanah Melayu pada abad ke-20? Apakah anda soalan? Kekangan. Ada formula tak kekangan? Ada. Apa formulanya? Wow. W apa? Kewangan. A apa? Pengawasan, iaitu awas. U apa? Undang-undang. Tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Pembuka. Jadi pembukanya, kekangan yang perlu dihadapi pertubuhan sosioekonomi di Tanah Melayu pada awal abad ke-20 ialah keuangan. W, wang. A itu apa? Pengawasan dan sekatan undang-undang yang dibuat British. Ya, ada satu tertinggal. Apa yang tertinggal? Ada satu lagi. Apa dia? Pengawasan.
yang ketat. Ada 3 kesemuanya. Kewangan, pengawasan yang ketat iaitu awasan yang ketat. Dan yang ketiga, undang-undang British untuk menyekat. Last sekali tengok soalan D. Soalan E. Soalan yang terakhir, soalan E. Untuk menjadikannya 10 markah. Soalan E dia tanya, pada pendapat anda, mengapakah semangat nasionalisme penting kepada negara? Apakah anda soalan? Semangat nasionalisme penting. Mula-mula highlightkan perkataan mengapakah. Mengapakah merujuk apa? Sebab. Ya, jadi sebab semangat nasionalisme itu penting. Jadi tengok dia orang jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman. Tak soalan struktur ni tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Pandainya. Setiap ayat wajib apa? Ada pembuka. Jadi pembukanya, sebab semangat nasionalisme penting kepada negara ialah melahirkan perasaan cinta pada negara. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajar? Guna number. Jadi kedua koma, taat pada pemerintah. Titik. Ada lagi tak jawapan yang lain? Ada lagi. Ya, boleh awak masuk lagi. Ingat, dalam sejarah digalakkan menjadi galak, bagi jawapan lebih. Jadi bagi lagi jawapan yang lain. Lepas kedua, ketiga koma, melahirkan perasaan yang setia kepada negara. Lepas ketiga, keempat, melahirkan individu yang ingin berkorban untuk negara. Titik. Lepas keempat, kelima, mewujudkan perpaduan antara kaum. Okey, hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.